Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizi bin Abdul Hamid, nombor metik 257447 daripada Grup E Kota Baru. Hari ini saya akan membacakan tugas saya yang bertajuk Dasar Fiskal. Dasar fiskal merujuk kepada dasar belanjawan kerajaan yang melibatkan kerajaan dalam mengawal tahap perbelanjaan dan kadar cukai dalam ekonomi. Pada hari ini, keputusan yang dibuat oleh kerajaan boleh memberi impak yang besar kepada ekonomi melibatkan dua faktor utama iaitu sektor awam dan kerajaan. Bagi sektor awam, kebanyakan ekonomi maju biasanya menggunakan sebahagian besar penduduk dan mereka biasanya bertanggungjawab untuk sebahagian besar perbelanjaan dalam ekonomi. Manakala faktor yang kedua pula merujuk kepada kerajaan yang juga merupakan peminjam terbesar dalam pasaran hutang dunia. Terdapat dalam dasar sebuah kerajaan dinyatakan melalui aktiviti pinjaman dan perbelanjaan. Terdapat dua jenis dasar kerajaan yang boleh menjejaskan makroekonomi dan pasaran kewangan iaitu dasar moneteri dan dasar fiskal. Dasar moneteri merujuk kepada aktiviti bank pusat yang menjurus ke arah mempengaruhi kuantiti wang dan kredit dalam sebuah ekonomi. Sebaliknya, dasar fiskal merujuk kepada keputusan kerajaan tentang cukai dan perbelanjaan. Kedua-dua dasar ini digunakan untuk mengawal selia aktiviti ekonomi dari semasa ke semasa. Selain itu juga ia boleh digunakan untuk mempercepatkan pertumbuhan apabila ekonomi mula perlahan atau untuk menyederhana pertumbuhan dan aktiviti apabila ekonomi berkembang terlalu pantas. Di samping itu, dasar fiskal boleh digunakan untuk mengagihan semula pendapatan dan kekayaan. Objektif dasar fiskal. Dalam mengubah sebuah dasar fiskal oleh kerajaan, terdapat beberapa tujuan utama yang perlu dicapai. Antaranya meningkatkan peluang pekerjaan. Ianya juga merupakan salah satu objektif utama kerajaan adalah untuk mengekalkan dan membuat orang ramai bekerja. Kerajaan bukan sahaja mendapat manfaat daripada cukai yang lebih tinggi tetapi juga daripada perbelanjaan yang lebih rendah untuk keselamatan sosial. Dasar pengembangan mungkin ingin melabur dalam infrastruktur yang secara langsung akan mewujudkan pekerjaan. Sebagai alternatif, ia mungkin mengurangkan cukai untuk memberi pengguna lebih banyak wang untuk merangsang pekerjaan daripada pembelian mereka. Manakala objektif yang kedua adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Apabila ekonomi berkembang, rakyat akan menjadi lebih makmur. Justru ini adalah objektif penting pengembangan dasar fiskal. Pada masa yang sama, kerajaan perlu berhati-hati kerana dasar fiskal mengembang yang agresif boleh mendatangkan mudarat dalam jangka masa yang panjang. Walaupun pertumbuhan ekonomi adalah matlamat yang boleh difahami, ia juga mesti dipertimbangkan bersama kestabilan. Sebagai contoh, perbelanjaan kerajaan yang tinggi boleh menyumbangkan kepada inflasi. Perbelanjaan yang terlalu banyak boleh mewujudkan tahap hutang yang tinggi dan kadar inflasi yang memusnahkan kekayaan negara. Manakala tujuan yang ketiga pula adalah untuk mengawal hutang. Menjalankan defisit belanjawan tidak semestinya dianggap sebagai sesuatu yang buruk untuk negara. Walau bagaimanapun, dari masa ke masa ia mewujudkan lebih banyak hutang. Jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan cukai tidak ditingkatkan, sebuah negara mungkin akan menghadapi tahap hutang yang tidak mampan. Dasar fiskal yang rasional akan bertujuan untuk mengawal perkara ini sebelum membawa kepada keperluan untuk mengambil tindakan drastik bagi mengawal hutang. Tujuan seterusnya adalah untuk mengawal inflasi. Apabila ekonomi berkembang dengan kukuh, ia mungkin mengalami tahap inflasi yang tinggi. Walaupun inflasi adalah fenomena moneteri, terdapat langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk cuba dan membendungnya. Dalam konteks ini, terdapat sedikit dasar fiskal yang boleh dilakukan jika bekalan wang telah dilepas. Namun begitu, kerajaan cuba meningkatkan cukai untuk mengurangkan pendapatan dan seterusnya penggunaan. Manakala objektif yang terakhir adalah pengagihan semula. Merupakan salah satu matlamat kerajaan untuk memindahkan kekayaan daripada yang kaya kepada yang miskin. Cukai yang lebih tinggi ke atas orang kaya kadang-kala boleh menghasilkan pengagihan semula kekayaan dalam kalangan masyarakat. Jenis-jenis dasar fiskal. Terdapat dua jenis dasar fiskal iaitu dasar fiskal budi bicara dan dasar fiskal kestabilan automatik. Kita akan melihat dulu kepada dasar fiskal budi bicara. Output ditentukan oleh tahap permintaan agregat
Jadi dasar fiskal budi bicara boleh digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat dan meningkatkan output. Hal ini bertujuan bagi membantu merapatkan jurang deflasi. Dalam erti kata lain, dasar fiskal budi bicara ialah dasar sisi permintaan yang menggunakan dasar perbelanjaan dan cukai kerajaan untuk mempengaruhi permintaan agregat. Jika pertumbuhan ekonomi berada dalam keadaan tidak terkawal dan boleh menyebabkan inflasi dan gelembung harga aset, dasar fiskal mengucuk akan digunakan untuk mengangkat inflasi ini. Dalam konteks ini, dasar fiskal berbicara boleh digunakan untuk membawa ke tahap yang lebih mampan. Selain itu, dasar fiskal budi bicara juga boleh diklasifikasikan sebagai dasar fiskal budi bicara pengembangan yang mana secara umumnya dasar pengembangan akan mengalihkan permintaan agregat ke kanan. Dasar jenis ini melibatkan pengurangan cukai atau meningkatkan perbelanjaan semasa kerajaan. Kelemahan dasar fiskal mengembang ialah ia boleh menyebabkan defisit belanjawan. Ini kerana kerajaan secara berkesan membelanjakan lebih daripada yang akhirnya diterima dalam cukai. Sebagai contoh, kita boleh lihat kepada krisis hutang kerajaan Greece yang bermula pada 2009 dan berlarutan yang kira-kira sedekat adalah akibat daripada isu ini. Seterusnya, kita akan melihat kepada dasar fiskal yang kedua iaitu berstabil automatik. Perstabilan automatik digunakan bagi mengimbangi turun naik dalam aktiviti ekonomi tanpa campur tangan langsung oleh pembuat dasar. Di mana apabila pendapatan tinggi, liability cukai meningkat dan kelayakan untuk faedah kerajaan jatuh tanpa sebarang perubahan dalam kod cukai atau perundangan lain. Sebaliknya, apabila pendapatan merosot, liability cukai jatuh dan lebih ramai keluarga layak untuk program pemindahan kerajaan seperti penganggihan makanan dan insurans pengangguran yang membantu menyokong pendapatan mereka. Kestabilan automatik juga timbul dalam sistem cukai dan pemindahan kerajaan negeri dan tempatan. Walau bagaimanapun, perlembagaan negeri secara amnya memerlukan belanjawan seimbang yang boleh memaksa perubahan yang mengimbangi dalam perbelanjaan dan peraturan cukai. Keperluan ini tidak memaksa imbangan lengkap setiap tahun. Dalam hal ini, ianya biasa menumpukan pada unduran belanjawan dan bukan realisasi, jadi defisit masih boleh berlaku apabila ekonomi lemah secara tidak dijangka. Di samping itu juga kerajaan mempunyai dana keselamatan yang membolehkan mereka keluarkan semasa tempoh belanjawan yang ketat dan berluta kebanyakan kerajaan negeri dan tempatan bertindak balas terhadap kelembapan ekonomi dengan mengubah perbelanjaan yang lebih rendah atau cukai yang lebih tinggi. Tindakan ini adalah pengucupan yang berfungsi pada tujuan bersidang dengan perstabilan automatik. Seterusnya kita akan melihat dasar fiskal di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia menggunakan dasar fiskal berbicara untuk mengatasi kelembapan ekonomi, meningkatkan perbelanjaan awam, perbelanjaan modal dan pengurangan beban cukai. Dalam keadaan ini, defisit atau pupus selama ini bukanlah akibat daripada pilihan ekonomi yang tidak cekap. Di Malaysia, data ekonomi untuk merangsang ekonomi digunakan semasa kemerdekaan. Malah ianya juga digunakan semasa krisis kewangan Aceh 1997 dan dalam krisis antarabangsa terkini 2007 hingga 2008. Kajian yang telah dijalankan menunjukkan bagaimana nisbah antara hutang dalam negeri atau keluaran kasar telah meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini disebabkan oleh pilihan budi bicara yang diperlukan untuk menghadapi krisis antarabangsa. Pada awal 2007, Malaysia seperti yang kita tahu telah mengalami krisis defisit dalaman dan semakin meningkat sehingga kini. Jika kita melihat situasi keadaan semasa bermula 2 November 2018, Menteri Ekonomi Malaysia pada ketika itu membentangkan bajet yang pertama daripada kerajaan baru. Berdasarkan pembentangan bajet ini, kedudukan kewangan negara telah dilemahkan oleh peningkatan hutang dan defisit awam. Selain itu juga kedudukan kewangan negara juga dilemahkan oleh liability kewangan tidak dirancang. Sebaliknya, ia diperkukuhkan oleh hasil yang lebih tinggi dalam sektor minyak dan gas yang pendapatannya sepatutnya mencapai RM54 bilion pada 2019. Selain itu, gerakan dasar fiskal meletakkan asas bagi program pembaharuan kawasan yang bertujuan untuk membenda pembaziran rasuah. Dari segi hasil, belanjawan mesti terlebih dahulu menangani sumber yang diperlukan untuk mengimbangi pendapatan rendah yang diperolehi daripada penggantian. Seterusnya, kita akan melihat alat-alat yang digunakan untuk dasar fiskal.
kita akan melihat kepada percukaian sebagai alat fiskal. Kerajaan menggunakan cukai untuk cara sebagai cara untuk membiayai perbelanjaan. Walau bagaimanapun cukai yang lebih tinggi biasanya tidak disukai oleh pengundi. Namun begitu, mereka secara amnya mahukan perbelanjaan lebih besar dalam bidang seperti pendidikan, pertahanan dan penjagaan kesihatan. Manakala bagi jenis cukai yang besar seperti jualan dan pendapatan secara amnya tidak memberikan kesan yang besar kepada pembangunan dasar fiskal. Walau bagaimanapun, kerajaan telah membangunkan cara lain yang kurang sensitif dari segi politik. Contohnya cukai warisan, cukai syarikat, cukai tanah dan sebagainya. Jenis cukai ini membolehkan kerajaan meningkatkan hasil tanpa menjejaskan populasinya secara drastik di kalangan orang ramai. Jika kita melihat kepada Keluk Leicester, Keluk Leicester menunjukkan cukai yang lebih tinggi tidak semestinya menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Oleh itu, kerajaan mesti menggunakan garis halus dalam memaksimumkan hasil. Walaupun sistem percukaian dalam dasar fiskal adalah untuk membiayai perbelanjaan, tapi dalam masa sama ia juga dapat digunakan untuk membantu merangsang ekonomi, terutamanya semasa kemerosotan ekonomi dengan cara kerajaan mengurangkan tahap cukai. Sebagai contoh, jika lebih banyak wang dalam tangan persendirian, boleh meningkatkan keyakinan dan perbelanjaan pengguna. Jika setiap isi rumah mempunyai tambahan 1,000, ini bermakna lebih banyak wang boleh dibelanjakan dalam ekonomi. Pada masa yang sama, lebih banyak wang di tangan swasta bermakna wang semakin kurang untuk perbelanjaan kerajaan. Terdapat juga beberapa objektif cukai yang lain seperti untuk mengawal penggunaan di mana kerajaan mungkin cuba menghalang penggunaan barangan demerit seperti rokok atau minuman ringan yang manis. Ianya bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Tarif cukai ke atas barangan import menjadikan alternatif antarabangsa lebih mahal. Sebaliknya, syarikat domestik boleh bersaing dengan lebih berkesan dari penjaga. Seterusnya, kita akan melihat perbelanjaan sebagai alat fiskal. Perbelanjaan kerajaan adalah salah satu lagi jenis dasar fiskal dan memainkan peranan penting dalam membentuk ekonomi keseluruhan. Di Malaysia, perbelanjaan kerajaan menyumbang kira-kira 40% daripada KDNK. Dalam arti kata lain, cara kerajaan membelanjakan wang itu amat penting. Matlamat umum perbelanjaan kerajaan adalah untuk melaksanakan tanggungjawab utamanya seperti pertahanan, undang-undang dan ketenteraman. Walau bagaimanapun, sejak beberapa dekad yang lalu, ia telah berkembang menjadi struktur sosial untuk melindungi golongan miskin yang terdedah dan lebih memerlukan. Matlamat perbelanjaan kerajaan dibangunkan daripada keinginan untuk mendapatkan keadilan sosial dan penganggaran semula. Keselamatan atau keadilan sosial ialah kaedah yang menunjuk di mana kerajaan bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan melalui penganggaran semula. Perbelanjaan juga diperlukan untuk mendapatkan sokongan awam. Jika orang ramai melihat lebih banyak perkhidmatan awam yang percuma dibuka, mereka lebih cenderung memihak kepada kerajaan sedia ada. Dalam masa yang sama, ia juga boleh meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Perbelanjaan kerajaan yang lebih tinggi berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, walau bagaimanapun ia bergantung pada titik kitaran perniagaan yang berlaku. Sebagai contoh, apabila berlakunya ledakan ekonomi, ia tidak mungkin membantu kerana berlakunya masalah modal firma swasta. Dari perspektif lain pula, jika perbelanjaan dirangsang melalui pinjaman, ia mungkin meningkatkan ekonomi dalam jangka yang pendek, tetapi akan menyebabkan masalah yang lebih besar dalam jangka masa yang panjang. Antara lain juga, perbelanjaan juga digunakan untuk tujuan pertahanan. Seterusnya, kita akan melihat cadangan dasar fiskal yang efektif. Dasar fiskal yang efektif adalah dasar yang memudahkan perubahan, memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Pada masa yang sama, pinjaman yang berlebihan dan tahap rekod hutang awam telah mengingatkan sumber kewangan yang tersedia kepada kerajaan. Terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil dalam mengubah dasar fiskal. Antaranya adalah pertama, berkonsepkan kitaran bebas, di mana dasar fiskal boleh digunakan untuk melecehkan kitaran perniagaan. Itu juga dikenali sebagai dasar kitaran balas. Pada masa yang sukai, kerajaan menurunkan cukai dan perbelanjaan ditingkatkan untuk meletakkan lebih banyak wang ke dalam poket syarikat dan pengguna. Pada masa yang sama, perbelanjaan dikurangkan dan cukai dinaikkan. Dalam keadaan biasa, dasar
fiskal keterbalas ini harus bergantung pada penstabilan automatik, iaitu pada perbelanjaan dan hasil yang menyesuaikan diri dengan naik turun ekonomi. Dalam pergaulan ekonomi, orang yang kehilangan pekerjaan secara automatik layak mendapat faedah kerajaan. Namun begitu, penstabilan automatik ini tidak mungkin mencukupi di negara yang mengalami kemerosotan yang berlarutan dan di mana kadar faedah tidak boleh turun lebih rendah seperti Jepun. Dalam keadaan demikian, rancangan fiskal sementara boleh memecahkan negara menurut pertumbuhan rendah, inflasi rendah dan hutang yang tinggi. Seterusnya, cadangan dasar fiskal ialah yang dasar fiskal yang menggalakkan kemasukan. Memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi. Langkah cukai dan perbelanjaan boleh digunakan untuk menyokong 3 enjin pertumbuhan ekonomi jangka panjang iaitu modal, buruh dan produktiviti. Di kebanyakan negara, terdapat kes yang kukuh untuk meningkatkan pelaburan awam, memandangkan kos pinjaman yang rendah dan kekurangan yang besar dalam infrastruktur. Negara juga harus terus menggalakkan penciptaan pekerjaan dan penyertaan pasaran buruh. Ekonomi maju boleh mengurangkan cukai gaji yang tinggi, menggunakan dasar yang lebih intensif seperti bantuan dan latihan mencari pekerjaan dan menggunakan langkah perbelanjaan yang disasarkan untuk kumpulan yang terdedah seperti pekerja berkemahiran rendah dan warga tua. Pasaran baru muncul dan ekonomi membangun boleh meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan dan pendidikan. Cadangan yang ketiga pula ialah menggalakkan pemasukan. Globalisasi dan perubahan teknologi telah menjadi pemacu utama pertumbuhan dan penipuan antara negara. Banyak negara pada masa yang sama ketidaksamaan pendapatan telah meningkat di banyak negara. Cukai dan perbelanjaan awam adalah cara yang ampuh untuk memastikan negara berkongsi dividen pertumbuhan di kalangan penduduk. Sebagai contoh, pemindahan tunai bersyarat telah berjaya digunakan untuk mengurangkan ketidaksamaan di beberapa negara Amerika Latin. Dasar fiskal juga harus membantu orang ramai mengambil bahagian sepenuhnya dan menyesuaikan diri dengan ekonomi yang berubah-ubah. Akses yang lebih baik kepada pendidikan, latihan dan perkhidmatan kesihatan serta insurans sosial boleh memudahkan pekerja untuk bangkit daripada kehilangan pekerja atau penyakit. Seterusnya, cadangan yang keempat adalah kapasiti untuk menggunakan cukai. Kerajaan memerlukan kapasiti yang kuat untuk menggunakan cukai bagi melaksanakan dasar fiskal yang lebih efektif. Pencukaian menyediakan sumber pendapatan yang stabil dan boleh laras. Ia boleh digerakkan jika diperlukan. Ianya juga merupakan elemen penting dalam menentukan upaya sesebuah negara untuk membayar balik hutangnya. Yang mana ini amat penting bagi negara berpendapatan rendah. Cadangan yang kelima pula ialah mengubah dasar yang selamat dengan menganalisis risiko. Krisis kewangan global menunjukkan bahawa kewangan awam terdedah kepada risiko besar yang sering dipandang remeh. Penyelamatan bank yang gagal dan kemerosotan ekonomi yang mendalam mendorong hutang awam dalam ekonomi maju ke tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dalam konteks ini, kerajaan perlu lebih memahami risiko yang terdedah kepada ekonomi negara dan menggunakan strategi untuk mengurusnya. Seterusnya, kita akan melihat implikasi dasar fiskal. Implikasi yang pertama adalah implikasi dasar budi bicara, di mana dasar budi bicara pengucupan akan menurunkan perbelanjaan kerajaan atau meningkatkan cukai. Dasar ini mengalihkan permintaan agregat ke kiri yang menandakan penurunan. Dasar fiskal dikatakan mengucuk apabila hasil lebih tinggi daripada perbelanjaan dan longgar atau mengembang apabila perbelanjaan lebih tinggi daripada hasil. Dasar fiskal berbicara pengembangan biasanya digunakan semasa kemerosotan. Penurunan cukai akan menyebabkan orang ramai mempunyai lebih banyak wang dan penggunaan wang ini menggunakan wang ini dengan lebih drastik. Ini juga seharusnya mewujudkan peningkatan dalam permintaan agregat dan boleh membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menyebabkan inflasi kerana permintaan yang lebih tinggi dalam ekonomi. Dasar fiskal berkembang mewujudkan pekerjaan dan dilaksanakan melalui kontraktor atau program pekerja awam. Dengan lebih banyak pekerjaan, keseluruhan penduduk mempunyai lebih banyak dana untuk dibelanjakan yang seterusnya yang membawa kepada tahap permintaan yang lebih tinggi. Seterusnya kita akan melihat kepada implikasi penstabilan automatik. Semasa tempoh pertumbuhan ekonomi yang pesat, iaitu pada pasal ledakan, hasil cukai akan meningkat apabila pendapatan sebenar isi rumah dan keuntungan korporat berkembang. Pada masa yang sama, pengangguran juga semakin berkurang.
Perbelanjaan kebajikan kerajaan kemudiannya jatuh apabila lebih ramai orang bekerja dan memerlukan kurang sokongan kewangan negeri. Dalam situasi ini, kewangan kerajaan bertambah baik, termasuk defisit bajet yang menurun atau kemungkinan lebih fiskal. Akibatnya, dasar fiskal mengeluarkan pendapatan daripada aliran persediaan dan perstabilan automatik membantu menyederhanakan ledakan. Semasa kemelesatan ekonomi, ia akan mempengaruhi penularan sebenar dan kontrak pekerjaan. Apabila pendapatan jatuh, orang ramai membayar jumlah yang rendah dalam cukai langsung dan pembayaran cukai syarikat juga turun. Pada masa ini, perbelanjaan kerajaan untuk menyokong kebajikan seperti peningkatan kredit sejagat amat diperlukan. Jika digabungkan, ini akan meningkatkan defisit belanjawan. Defisit fiskal ialah suntikan bersih ke dalam area perkeliling dan ia akan membantu menyihatkan implikasi kemelesatan ekonomi. Seterusnya, kita akan melihat implikasi negatif dasar fiskal. Ketika dasar fiskal mengucup, perbelanjaan sukar dilaksanakan kerana tiada siapa yang mahu pemotongan dalam perbelanjaan. Pendidikan, pertahanan dan kesihatan adalah keutamaan dan kebanyakan orang ingin memastikan bahawa mereka dibiayai dengan secukupnya. Ia juga tidak boleh dikekalkan selama-lamanya. Ia dianggap sebagai alat jangka pendek, bukan penyelesaian jangka panjang. Ketika dasar fiskal mengembang pula boleh membawa kepada defisit perdagangan yang lebih tinggi kerana pendapatan yang lebih tinggi membawa kepada lebih banyak perbelanjaan ke atas import dan imbangan perdagangan negatif yang lebih tinggi. Dasar pengembangan boleh menyebabkan kesesakan. Kesesakan berlaku apabila kerajaan meminjam wang sehingga membawa kepada kadar faedah yang lebih tinggi untuk sektor-sektor seperti sektor swasta. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, dasar fiskal adalah dasar yang merangkumi aspek perbelanjaan, kerajaan dan kadar cukai yang dikenakan di dalam negara. Ia merupakan bidang yang sangat dipolitikkan kerana kerajaan mempunyai kawalan tunggal ke atasnya. Ini sangat berbeza dengan dasar moneteri yang dikawal secara amnya oleh bank pusat secara bebas. Secara ringkasnya, dasar fiskal ditakdirkan oleh apa yang kerajaan pilih untuk membelanjakan wang dan berapa banyak yang perlu diperolehi pembayar cukai. Dalam konteks ini, pembuat dasar fiskal perlu melaksanakan tindakan pengimbangan agar setiap tindakan tidak menjejaskan kewangan negara secara keseluruhan. Sekian, saya sudahi dengan pembicaraan saya ini dengan ucapan terima kasih.